A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 90. Dan macam biasa kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat yang lepas, ayat 86, 87, 88 dan 89. Pengajaran kita tengok ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah akan memberi hidayat pada kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mereka bersaksi sesungguhnya Rasul itu adalah benar dan telah datang pada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Dan Allah tidak akan memberi hidayat kepada kaum yang zalim. Pengajarannya pertama, sesiapa yang memilih jalan kesesatan, setelah datang kepadanya ilmu dan keterangan yang jelas, maka dia sangat sukar untuk diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesiapa yang menolak kebenaran, dan ketaatan kepada Allah, sebaik saja datang petunjuk kebenaran kepadanya, maka orang ini sangat sukar untuk mendapat hidayat daripada Allah di masa akan datang. Satu tu umum, siapa yang datang kebenaran ditolak. Yang kedua spesifik, siapa yang
datang kebenaran kali pertama, terus dia tolak. Tapi hasilnya natijah sama. Sambungan poin kedua, sebagaimana disebut oleh Allah dalam ayat 110 surah Al-An'am. Saya sebut sikit maksud ayat ni. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Maksud dia, Allah kata kami akan bolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman dengan kebenaran awwal marrah, kali pertama. Dan Allah kata lagi, kami akan biarkan mereka dalam meraba-raba dalam kesesatan, dalam tagut. Boleh? Ni kalau kita tengok realiti kan, kadang-kadang orang tu siapa ketua cakap apa pun tak dengar kan. Sebab apa? Bila sampai hidayat padanya sekali je, terus dia tolak. Bila tolak kali pertama, untuk dapat seterusnya susah, bukan makna mustahil. Sebab itulah pengajaran untuk kita, bila dapat hidayat je, bila dapat ilmu, terus beramal. Okey, yang ketiga, hidayat dan kesesatan di tangan Allah. Hidayat dan kesesatan di tangan Allah. Untuk sambungan, untuk mendapat hidayah, hendaklah cari daripada Allah. Dan untuk mengelak kesesatan, taatilah perintah Allah. Yang keempat, kufur setelah iman. Kufur setelah iman lebih besar dosa dan musibahnya daripada kufur yang asal. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan makhluknya, khususnya manusia, hidup tanpa dipandukan oleh hidayatnya. Oleh kerana itu, Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan dan mengutuskan Rasul sebagai contoh. Yang ketujuh, yang keenam, barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka ia adalah disebabkan kezaliman yang dilakukannya sendiri.
Bahkan punca utama sambung. Bahkan punca utama manusia tidak mendapat hidayah Allah ialah kerana kezaliman manusia. Sama ada kepada diri sendiri atau orang lain. Okey, ayat seterusnya. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu dibalas bahawa ke atas mereka laknat Allah, para malaikat dan manusia kesemuanya. Pengajarannya, mengajar ayat 87 kan. Balasan daripada Allah adalah berdasarkan amalan, adalah berdasarkan jenis amalan yang dilakukan oleh manusia. Sekiranya baik amalannya, maka baiklah balasannya. Sekiranya jahat amalannya, maka buruklah balasannya. Yang kedua, sesiapa yang kufur setelah beriman, sedangkan mereka yakin Rasul adalah benar dan bukti-bukti kebenaran telah sampai kepada mereka, maka mereka ini akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua manusia. Ayat 88. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Mereka kekal dalamnya dan tidak akan diringankan daripada mereka azab dan tidak juga mereka ditangguhkan. Pengajarannya, sesiapa yang ada tiga sifat yang di atas, sesiapa yang ada tiga sifat di atas, mereka bukan setakat dilaknat oleh Allah dan sekalian makhluk, tetapi mereka juga akan kekal dalam azab Allah. Yang kedua, azab neraka tidak sama sekali diringankan dan tidak akan dilewatkan walau sesaat, bahkan akan sentiasa ditambah. Ayat yang 89. Illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang mereka bertaubat selepas itu dan mereka mengislah, membaiki.
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengajarannya, pengajaran ayat 89. Pertama, sesungguhnya taubat yang ikhlas akan memadamkan semua kesalahan dan dosa-dosa yang lepas. Walau sebesar mana dosanya, atau selama mana dosa yang dilakukannya. Yang kedua, antara syarat bertaubat ialah wajib mengislah ataupun membaiki segala kerusakan yang telah dilakukan semasa dia kufur kepada Allah. Sama ada kerusakan dari segi pemikiran, akidah dan amalan. Okey, cukup. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey. Kaitan ayat malam ni, ayat 90 dengan ayat sebelum ni. Kalau ayat sebelum ni Allah bagi tahu sesiapa yang ada tiga ni, dia beriman, dia kufur setelah beriman. Makna apa tu? Murtad. Kemudian dia menyaksikan bahawa Rasul itu adalah benar. Kemudian telah datang kepadanya bayinat. Maka apa hukumannya? Tiga kan? Tiga sifat. Dia kufur setelah iman. Yang kedua, dia menyaksikan Rasul itu benar. Yang ketiga, dah datang padanya. Tiga kan? Maka balasannya juga tiga. Apa dia? Dilaknat oleh Allah, satu. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, oleh semua manusia. Jadi tiga jenis kesalahan, tiga jenis balasan. Tetapi kalau mereka ni bertaubat, Allah terima tak? Allah terima. Ayat malam ni ialah golongan yang kedua, iaitu yang Allah tak terima taubatnya. Ada juga yang Allah tak terima taubatnya. Kenapa? Kita tadabbur. Inna A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna, sesungguhnya allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur. Dia bahasa Arab ni, kalau perkataan di akhir perkataan tu ada waw alif, menunjukkan apa? Waw alif menunjukkan ramai. Kan? Kalau saya buang waw alif menunjukkan seorang. Itu je. Kalau seorang beramal, amilah. Kalau ramai, amilu as-salihat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka ramai kufur. Ba'da imanihim. Setelah mereka beriman. Makna apa ni? Murtad. Allah tak sebut murtad. Allah tak sebut murtad. Walaupun maksudnya memang murtad. Allah kata apa? Kufur setelah iman. Beza tak?
Sebut murtad dengan sebut kufur setelah beriman. Beza apa dia? Ha? Yang mana ayat yang mana lebih menunjukkan bahawa perbuatan tu sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat tidak masuk akal? Yang mana? Tengok, ini iman ni satu benda yang sangat bernilai, sangat mahal, tiba-tiba dipadam dengan perkataan yang sangat-sangat tidak ada nilai. Menunjukkan orang yang murtad ni sangat-sangat bodoh. Seumpama orang duduk dalam cahaya, tiba-tiba dia pilih nak duduk dalam kegelapan semula. Orang duduk dalam keilmuan, tiba-tiba dia nak pindah ke dalam kejahilan. Okey. Jadi orang yang kufur setelah beriman, semua izdadu, mereka izdadu bertambah, kufra bertambah kufur. Mereka kufur setelah iman, kemudian bertambah kufur. Apa akibatnya? Lan tuqbala, tidak akan diterima taubatuhum, taubat mereka. Tengok bahasa Al-Quran kan. Banyak jadi bahasa Melayu kan. Kufur jadi bahasa Melayu kan. Kafir kan. Iman bahasa Melayu kan. Awak ni iman lemah lah. Kemudian semua taklah, isdadu tak. Kufran dah jadi bahasa Melayu. Taqabbal jadi bahasa Melayu, cuma kita sebut lain sikit. Taqabbalallah. Kan? Biasa sebut lepas solat. Taubah dah jadi bahasa Melayu. Jadi mudah sebenarnya nak belajar bahasa Arab. Jadi tak patut syahid di tengah jalan. Okey. Allah tak terima taubatnya. Kenapa? Kita pernah dengar, biasa dengar ayat Quran. Allah kata apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan mengampunkan selain daripada dosa syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Kan? Itu makna Allah tak akan terima dosa syirik bila tu? Bila dia tak kalau dia syirik macam mana pun, tapi dia sempat bertaubat, Allah terima tak? Ya? Boleh kata hampir semua sahabat-sahabat Nabi syirik tak? Ya, kebanyakan mereka penyembah berhala. Tapi yang ni Allah tak terima taubat. Kenapa? Allah guna perkataan lan pula. Lan tu buat mana? Tidak sekali-kali. Sebab dia ayat sebelum ni cerita pasal Allah terima taubat tu bukankah kepada orang yang murtad? Murtad kan? Murtad. Ya Allah kata laknat, Allah laknat, malaikat laknat. Ya murtad. Tapi kalau dia bertaubat, Allah terima. Ini pun sama juga. Murtad juga. Kenapa pula tak terima? Macam ayat ni dengan ayat sebelum ni macam? Clash kan? Bercanggah. Ayat ni dia tak kembali. Dia tak kembali. Dia tak kembali. Dia tak bertaubat. Dia terus. Mana tahu? Sebab dia Makna dia tak bertaubat lah. Bila dia kufur, setelah iman, selepas tu apa dia? Semakin bertambah kufur. Maka Allah tak terima sebab apa? Dia tak bertaubat lah tu. Kalau bertaubat, macam mana bertambah kufur? Faham? Jadi Allah tak terima taubat mereka sebab mereka tak bertaubat. Dan ayat ini dijelaskan lagi oleh ayat surah An-Nisa ayat 17.
ayat 17 dan 18. Ha? Innama at-taubatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubu min qarib yatubuna min qarib faulaika yatubu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Okey, ini golongan pertama. Siapa ni? Cuba terjemah. Innama, sesungguhnya hanyalah taubat itu Allah, ke atas Allah. Maksudnya sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah hanyalah lillazina, kepada orang yang ya'maluna su', yang melakukan kejahatan ataupun dosa bijahalah, dalam keadaan dia jahil. Jahil tu apa maksud jahil? Ha? Tapi orang beriman buat dosa tak? Buat dosa kan? Adakah orang beriman jahil? Oh, tiba-tiba jadi jahil lah. Ha? Apa dia? Oh, hakikat orang beriman dia tahu benda ni halal, benda ni haram kan. Cuma masa buat dosa macam dia jahil. Sebab kalau orang beriman masa buat dosa, dia yakin Allah ada kat depan, benda tu akibatnya sekian-sekian, dia takkan buat. Contoh macam Nabi Adam kan, ada tak dia langgar perintah Allah? Apa sebab? Allah sebut ada sebab tu. Allah kata fanasia, lalu Nabi Adam terlupa bahawa itu adalah larangan Allah. Kenapa terlupa? Macam mana Nabi Adam boleh terlupa itu adalah dosa dan larangan Allah? Syaitan. Itulah kerja syaitan. Syaitan kata makan je, kalau makan kekal. Dalam kepala Nabi Adam nak kekal, dah terlupa dah itu adalah larangan. Betul kan? Sebab tu masa kita buat dosa, kita perasan tak bahawa kita tak terasa itu adalah dosa? Betul kan? Ada pengalaman kan? Banyak. Mana belum taubat lagi tu? Okey. Taubat yang Allah terima ialah orang yang buat dosa dalam keadaan kejahilan. Ahli tafsir juga mengatakan kejahilannya bukan makna dia tak tahu dosa halal ataupun haram, tapi dia tak tahu akibatnya, dosa azabnya apa dia tak tahu. Itu juga tafsiran. Summa yatubuna, kemudian mereka min qarib, bertobat daripada qarib. Jadi bahasa Melayu qarib kan, bahasa Melayu. Bila kita guna qarib, sahabat pun bahasa Arab, qarib pun cuma dia huruf sebut tak betul. Qarib dia sebut qarib, tukar jadi kaf. Kemudian dia bertobat dari dekat. Apa maksud? Bertobat sebelum mati, sebelum nyawa sampai ke halkum. Faulaika yatubullah alaihi, maka orang ini, mereka ini adalah orang yang Allah terima taubatnya. Okey, golongan pertama. Golongan kedua, walaysati at-taubatu lillazina ya'maluna as-su' as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dah. Okey, itu golongan ketiga. Golongan kedua, walaisatit taubah
Yang tadi innamat taubah. Dan bukan taubat, iaitu bukan taubat yang diterima. Untuk siapa ni? Taubat tapi tak diterima. Lillazina ya'maluna as-sayyi'at, bagi orang yang melakukan dosa-dosa kejahatan, hatta sehinggalah iza hadara, apabila hadir kepada seseorang yang buat dosa tu al-maut, kematian. Bila dekat-dekat nak mati, dia kata apa? Qala inni tubtul an, sekarang aku bertaubat. Allah kata laisat taubah, itu taubat yang tak diterima. Sebab apa? Ni hadaral maut ni mana? Nyawa dah sampai ke ayat ni mentafsirkan ayat ni. Faham? Kenapa Allah tak terima? Sebab dia bertaubat ketika nyawa sampai ke halqum, ataupun tak bertaubat langsung. Okey. Ada contoh tak kisah-kisah siapa ni? Firaun. Firaun bertaubat tak? Ada dalil dia bertaubat? Sempat hidup sesama Firaun ke? Ada dalil tak? Firaun betul-betul kata, aku sekarang bertaubat dan aku adalah orang Islam sekarang. Ada? Ayat surah apa? Baqarah bukan? Surah Yunus ayat 90. Surah Yunus ayat 90. Betul? Okey, wajah wasna bi Bani Israel. Allah kata, kami lepaskan Bani Israel melepasi Laut Merah. Lepas tu? Lalu diikuti oleh Fir'aun wa junuduhu, dan oleh tenteranya. Apa dah? Fir'aun kejar Bani Israel sebab apa? Sebab baghyan, dengki, dan kerana pemusuhan. Bukan nak selamatkan. Lepas tu? Sehinggalah al-gharaku, kelemasan mendatangi Fir'aun. Dia kata apa? Dia kata qala amantu, sekarang aku telah beriman dengan dengan Tuhan yang tidak ada melainkan dia, yang diimani juga oleh Bani. Sekarang masa tu dia mengaku tak Tuhan Bani Israel adalah benar. Sebelum tu dia kata apa? Dia Tuhan. Apa yang menyebabkan dia sedar? Rupa-rupanya dia bukan Tuhan. Sebab apa baru dia tersedar? Sebab dia tak boleh selamatkan diri sendiri. Mana boleh Tuhan tak boleh selamatkan diri? Kan? Lepas tu Allah tempelak. Sekarang baru nak bertaubat. Nyawa dah sampai ke halqum. Ini jenis yang kedua. Allah tak terima taubat. Okey. Jenis yang ketiga. Wala ala allazina yamutuna wa hum kufar. Okey. Ini golongan ketiga. Golongan pertama bertaubat, Allah terima. Golongan kedua bertaubat, Allah tak terima. Sebab nyawa dah sampai ke halqum. Golongan ketiga tak bertaubat langsung. Okey? Kita balik pada ayat kita. Di sini ada pengajaran orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kufur. Macam mana bertambah tu? Macam mana maksud bertambah kufur? Ataupun apa sebab kufurnya semakin bertambah? Dia sebenarnya bila orang tu kafir, satu minggu kafir dia banyak ni. Lepas tu tambah lagi kufurnya satu minggu yang akan datang. Semakin bertambah tak kekufuran? Bertambahlah. Hari ni dia minum arak sebotol. Minggu depan sebotol. Bertambah tak dosanya? Automatik bertambah. Kan? Sama juga orang beriman. Orang beriman, dia semakin dia beriman, iman dia semakin bertambah tak? Yalah. Solat 5 waktu semakin bertambah. Hari ni 5 waktu, besok campur 5, 10. Jadi imannya semakin
bertambah. Ada tak yang kufurnya tak bergerak? Dipanggil apa? Kekal macam tu je. Bertambah tak, kurang tak. Iman pun sama. Iman dia macam tu je. Maintain dia 55% daripada mula balik sampai ketua. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Ada dalil. Alhamdulillah, iman saya kekal daripada kecil sampai sekarang. Sebenarnya tak ada. Cuba buka surah Al-Muddassir. Surah Al-Muddassir ayat 35 hingga 37. Innaha la ihdal kubar. Kan? Kemudian naziran lil bashar. Kemudian liman syaa aminkum an yataqaddama atau yata'akhkhar. Okey. Cuba terjemah. Innaha. Ayat 35 hingga 37. Innaha sesungguhnya ia. Ia tu balik pada apa? Neraka Saqar. Kan ada kan sebelah tu kan? Ada tak? Wama apa ni? Wama adraka masaqar. Okey. Allah kata neraka Saqar tu adalah la ihdal kubar. Salah satu daripada musibah yang besar. Neraka Saqar adalah salah satu daripada musibah yang besar, yang dahsyat. Dan neraka Saqar itu adalah naziran, sebagai peringatan kepada manusia yang ada akal lah. Jadi peringatan yang sangat berkesan kepada manusia yang waras apa dia? Neraka. Sebab tu ada yang sahabat dan salafus salih bila ingat je api neraka boleh pingsan. Kan? Bila ingat je api neraka tak boleh tidur malam. Sebab apa? Takut. Lalu mereka pun solat. Kita pernah tak boleh tidur malam sebab ingat api neraka? Ataupun sebelum ingat memang dah tertidur. Okey. Kepada siapa ni? Peringatan neraka ni peringatan kepada manusia. Lepas tu Allah kata apa? Liman. Untuk siapa? Bagi siapa syaa yang berkehendak minkum dari kalangan kamu an yataqaddam. Satu yataqaddam, yang kedua yataakhir. Apa makna? Siapa yang nak yataqaddam, makna yataqaddam ke depan. Dengan apa? Amal soleh. Atau yataakhir, ataupun dia mundur ke belakang. Semakin hanyut. Dengan apa? Dengan dosa. Tengok Allah guna perkataan au. Au ni apa makna? Pilihan. Berapa manusia ada pilihan? Satu, ke depan. Yang kedua, makna ada tak yang tengah-tengah? Wahai Tuhan, saya tak nak ke depan dan tak nak ke belakang. Tak ada. Maintain tak ada. Tak ada. Betul, sah. Saya setuju, memang tak layak. Ayat ni menakutkan. Sebab apa? Sebab apa? Bila kita tak ke depan, automatik kita ke belakang. Faham tak? Bila kita iman tak meningkat, makna kita iman menurun. Jangan rasa saya walaupun iman tak meningkat tapi tak pernah menurun. Itu syok sendiri tu. Sebab Allah kata dua je. Yang maintain tak ada. Boleh? Okey.
Kemudian wa ulaika, kita balik pada ayat kita, wa ulaika, dan mereka itu humud dalun. Hanya kalau hum ni dia panggil dhamirul fasli lil hasri, ya, hanya mereka ad-dalun, orang-orang yang sesat. Siapa sesat ni? Ni yang murtad kemudian bertambah kufur. Jadi saya nak ulang sekali lagi, siapa yang tak beriman, semakin hari semakin lama kufurnya semakin bertambah dan dia semakin jauh daripada hidayat. Dan pengalaman saya ada, saya jumpa banyak orang tua sampai ketua umur 80 tak tutup kepala. Kita cakaplah baca ayat Quran tak masuk langsung. Masuk kelas saya tak masuk. Sebab apa? Bila dia engkar kali pertama dan tak nak beriman, kekufuran semakin bertambah sampai ke mati. Dan ada tak dalil yang iman akan bertambah daripada Quran? Ayat Quran itu pun kisah ke? Bila dia beriman, Allah tambah. Bukan dia tambah, Allah yang tambah. Jadi kerja kita taat perintah Allah, kerja Allah tambah je. Ada tak? Ada dalam Quran dan dalam bentuk cerita kisah. Allah kata apa? Innahum fityatun. Sambung. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Cuba terjemah. Innahum, sesungguhnya mereka tu iaitu Ashabul Kahfi, pemuda gua. Fityatun, pemuda. Amanu, mereka beriman dengan Tuhan mereka. Apa bukti mereka beriman dengan Tuhan? Dia pergi ke gua. Kalau dia tak beriman kepada Allah, dia tak akan pergi ke gua. Dia pergi ke mana? Hotel. Maka Allah kata apa? Wazidnahum, dan kami tambah. Kami tambah kepada mereka pada. Jadi kerja pemuda pada beriman, kerja Allah tambah. Dari mana dia dapat tambahan tu? Daripada iman ni. Subhanallah, tengok Sebab tu Allah puji ni. Ini ayat ni Allah nak puji pemuda tu. Dia bukan para nabi, bukan orang yang hebat, tapi sebab dia pemuda dan dia sanggup tinggal dunia, dan Allah ganti apa? Kan dia tinggal semua, harta dia, kebun dia, kekayaan semua ditinggalkan. Tapi Allah ganti dengan apa? Petunjuk. Beza tak? Bukan senang tu. Tinggal harta dan kita yakin dengan aku tinggal ni, aku akan dapat yang lebih mahal, iaitu hidayah Allah. Bukan senang. Okey. Kemudian ayat seterusnya. Innal lazina, sesungguhnya allazina, orang-orang kafaru, mereka kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum kuffar, dalam keadaan mereka kafir. Falan yuqbal, maka tidak sekali-kali yuqbal apa dia? Diterima. Min ahadihim, dari salah seorang dari mereka. Tidak diterima apa ni? Mil'u apa dah?
Kita pernah ada baca tak doa ataupun zikir ada mil'ul ardi. Mil'ul ardi was samawat. Ada? Bila? Bila? Selepas? Selepas bangun daripada rukuk kan? Masa i'tidal. Rabbana walakal hamd mil'us samawati wal ard. Ada kan? Jadi apa makna? Mil'u sepenuh. Mil'u sepenuh. Mala'a sepenuh. Al-ardi bumi. Zahaban emas. Emas. Walawif tada bih. Dan lau apa dia? Lau pun jadi bahasa Melayu. Pertama jika, lepas tu sambung. Jika lau. Jika lau. Iftada. Apa dah? Dia menebus. Menebus bihi dengannya. Dengan apa ni? Dengannya, iaitu dengan emas. Okey. Ayat 89 golongan pertama iaitu yang kafir kemudian beriman kemudian kafir murtad, dia bertaubat, Allah terima. Kan? Golongan kedua ayat 90 iaitu bertaubat tapi tak terima sebab apa Allah tak terima? Sebab dia bertaubat masa nyawa sampai ke halkum. Golongan ketiga ni, mereka kafir dan mati dalam kafir, Allah tak terima. Tak terima apa? Tengok ayat Allah tak kata falan yuqbal taubatuhum. Allah tak kata taubat mereka tak diterima. Kenapa Allah tak kata taubat tak diterima? Mereka tak bertaubat pun. Ini golongan ketiga yang langsung tak bertaubat. Jadi yang Allah sebut apa dia? Tidak diterima, bukan taubat. Tidak diterima daripada mereka walaupun mereka memiliki masa bumi berpekah. Ada hadis sahih. Hadis sahih riwayat Muslim, dikatakan kepada orang yang kafir yang dalam neraka ni, Allah berkata padanya, kalau kamu ada emas sebesar bumi, kamu nak tak guna emas itu untuk menebuhkan diri kamu supaya dapat keluar daripada neraka? Dia jawab apa? Ya Rabbi, ya aku nak. Allah kata apa? Kazabta, kamu dusta. Kamu dusta. Iaitu kalau kamu ada emas sebesar bumi, kamu kan guna semua emas tu untuk apa? Selamat daripada neraka. Allah kata kamu dusta. Sebab apa dusta? Sebab Allah kata, aku hanya minta kamu masuk ke dunia untuk selamatkan diri daripada neraka hanya supaya sembah aku je. Aku tak minta satu karat emas pun. Aku minta sembah je, selamat daripada neraka. Yang tu pun kamu tak buat. Faham tak? Makna kamu kata kalau ada emas seluas bumi, nak guna untuk tebuh, bohong. Sebab yang aku minta lebih mudah daripada itu pun kamu tak buat. Boleh faham? Bodoh tak manusia? Allah minta benda mudah, tapi dia cari benda yang susah. Betul tak? Apa punca dia tak sempat beribadat pada Allah, tak sempat beriman? Apa sebab? Cari harta ni lah. Kan? Betul tak? Keluar pagi balik petang. Berapa ketul emas dia dapat? Ada seluas bumi. Ada seluas Malaysia. Ada seluas Selangor. Ada seluas Bukit Jelutong. Ada seluas rumah ni. Kan bodoh. Kan? Habis masa, habis umur, emas seketul, 2-3 ketul je dapat. Kalau ada seluas bumi pun tak boleh selamatkan kamu daripada neraka, kenapa buang masa pada benda yang tak boleh selamatkan kamu?
Aku minta simple je, apa dah? Bukan cari emas, solat. Mana lebih senang, cari emas ke solat? Ha? Tak, cari emas. Solat ni macam lebih susah daripada cari emas, kan? Sebab tu dia tinggal solat. Nak ke mana ni? Cari emas. Betul kan? Tak percaya tanya perempuan. Yang lelaki tu kan bagi duit je. Ha. Sebab itulah orang cerdik apa dia? Orang cerdik bukan cari emas, tapi cari penyelamatnya daripada neraka. Beriman. Jaga solat. Ha? Okey, ulaika. Allah kata apa? Ulaika. Mereka itulah. Lahum. Bagi mereka azabun, azab yang alimun, pedih. Kenapa Allah tambah sifat azab tu dengan alimun? Azab, ada tak azab yang tak pedih? Sejuk je ada? Tak ada. Bila sebut azab memang dah pedih. Apa perlu lagi dia tambah dengan sifat alimun? Ha? Apa dia? Sebenarnya Allah sebut sifat azab tu yang lebih dahsyat supaya kita semakin takut. Sebab Allah sayang pada kita. Kalau Allah sebut kata azabun khafifun, azab yang ringan je, agak-agak orang langgar tak perintah Allah. Yalah, sebut azab yang dahsyat pun orang langgar. Kalau sebut azab yang ringan, lagi ramai yang langgar, lagi ramai masuk neraka. Satu. Yang kedua, alimun tu dua-dua. Satu, pedih dari segi fizikal. Yang kedua, yang lagi dahsyat sebenarnya, pedih dari segi mental. Lagi sakit hati. Allah kata, fabashir, berilah khabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Okey. Jadi sepatut kita orang beriman ni buat apa? Untuk selamatkan diri daripada azab yang pedih ni. Kalau orang kafir diazab sebab duk cari harta. Emas tu sebagai contoh je, kan? Emas tu sebagai contoh. Sebab banyak-banyak harta yang paling bernilai emas. Yang paling manusia suka emas. Perempuan suka emas, lelaki pula suka duit emas. Kadang-kadang orang kaya, rumah dia pun, mangkuk tandas pun daripada, ada ke? Oh, ada. Ada. Okey, kemudian Allah kata apa lagi? Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, dari nasirin, penolong. Penolong apa ni? Satu, penolong yang memastikan mereka tak masuk azab, tak diazab. Yang kedua, dah masuk azab, masih ada lagi untuk orang tolong ataupun orang meringankan azab. Allah kata tak ada langsung. Kenapa Allah sebut ni? Sebab biasa kalau kena azab, kena penjara, kena seksa, manusia masih terfikir bahawa satu masa, satu keadaan dia akan selamat. Betul? Sama ada orang yang menyeksa dia mati, dia pun selamat. Ataupun ada orang tolong bantu dia, kan, kabel ke apa ke. Maka Allah beritahu, jangan mimpilah. Di akhirat besok langsung tak ada. Sehinggalah kalau kamu ada emas sebesar bumi pun, dan mungkin tak ada orang memiliki emas sebesar bumi. Ada tak? Tak ada, tak mungkin, kan? Tapi kenapa Allah buat contoh? Emas sebesar bumi tidak akan diterima kalau dia nak tebuskan dirinya daripada azab. Kenapa Allah buat contoh emas sebesar bumi? Walaupun benda tu
Tak ada pun orang memiliki emas sebesar bumi. Emas sebesar whiteboard ni dah tak ada dah. Ada tak? Tak ada. Kenapa Allah buat contoh? Kalau emas sebesar bumi tak mungkin, kalau ada tak diterima, walaupun tak mungkin ada, kalau yang sikit, tak payah cakap lah. Ustaz, kalau saya ada separuh bumi, okey tak? Tak ada. Okey, jadi sifat orang beriman apa dia? Nak selamatkan daripada azabun alim. Ni. Lan tanalu. Tidak sekali-kali tanalu, kamu tanalu apa dah? Mencapai al-birra, kebaikan ni banyak tafsiran. Ada mengatakan al-amalu salih wa ta'ah. Bir, amal salih dan taat. Ada juga ahli tafsir mengatakan al-bir, syurga. Tidak mungkin kamu akan mencapai syurga. Tidak mungkin kamu akan mencapai ketaatan kepada Allah. Tak mungkin. Bila ni? Sampai bila tak mungkin? Sampai sehingga, hatta sehingga. Tunfiqu. Kamu infak. Mimma tuhibbun. Dari apa yang kamu tuhibbun, cintai. Tengok, siapa yang nak albir, surga. Siapa yang nak buat amal soleh, siapa yang nak ketaatan kepada Allah, tak mungkin dapat mencapainya, sehinggalah dia infak, apa dia? Yang kamu sayang. Boleh faham? Kenapa Allah macam bagi syarat kan? Kalau kamu betul nak syurga, betul nak albir, kena bagi yang kamu sayang, yang paling kamu suka. Kenapa Allah bagi syarat tu? Kan Allah kata, kalau kamu nak mencapai syurga, bagilah apa-apa yang ada je. Kan senang macam tu. Yang sayang tu yang paling susah. Sayang tu yang susah. Yang paling sayang tu paling Susah. paling susah. Dia sebenarnya Allah nak menguji. Allah nak menguji apa? Albir tadi apa dia? Surga kan? Allah nak beritahu, betul tak kamu nak syurga? Kalau betul, aku nak syaratkan, iaitu beli dengan benda yang paling kamu sayang. Boleh tak? Saya bagi analogi kan. Kereta BM, berapa harga? BMW. Siapa biasa ada pengalaman? 250. Ni BM second hand ni. Oh, saya tak tahu siri apa. Apalah yang paling mahal? Oh, 7 siri. Berapa harga? 700k kan? 700k. Okey. Bila manusia sanggup korbankan 700k? Bila tu? Bila dia tahu kereta ni adalah sangat bernilai dan sangat mewah. Betul tak? Maka ketika itu 700k macam kacang. Betul kan? Bila dia nampak yang ni bernilai. Senang je 700k. Tapi antara BMW dengan syurga, yang mana lebih bernilai? Dia sanggup tak bagi 700k? Sebab tak nampak tu. BMW ni, kalau 5 tahun pakai, jatuh tak harga? Jatuh harga kan?
Tak, ini BM yang baru. Second tak main. Lepas 3 tahun, 5 tahun jatuh harga. Dan dia pun boring kan. Orang bawa yang model baru dia masih bawa. Jadi tak berapa lama dia akan boring, dah jatuh harga. Tapi dia sanggup tak membeli dengan harga ni? Okey. Syurga ni semakin lama semakin jatuh tak harga? Akan pupus tak? Kenapa dia tak sanggup bayar 700k? Yang ni pula dia sanggup. Tak nampak? Kenapa Allah tak bagi nampak syurga tu macam BMW? Kan kalau Allah bagi syurga nampak depan-depan kan, orang sanggup bayar tak 7 bilion? Kenapa Allah tak bagi nampak? Kalau Allah bagi nampak, apa akan jadi? Semua akan beli syurga bukan sebab beriman kepada Allah, tapi sebab nampak depan mata dia. Mana tak ikhlas. Boleh faham? Sebab tu saya nak bagi contoh kan bagaimana sahabat nampak syurga ni. Sahabat bila Allah sebut syurga, Nabi sebut syurga, nampak betul-betul macam depan tu. Contoh kita mungkin biasa dengar cerita ni. Bila turun ayat ni, lepas turun je, tengok sahabat tadabbur. Dia tak perlu tunggu betulkan tajwid khatam 30 juzuk baru nak praktis. Abu Talha Al-Ansari, seorang Ansar yang antara yang terkaya di Madinah. Lepas turun ayat ni, dia berfikir kat rumah dia, apa harta yang paling aku sayang? Fikir-fikir sebab dia banyak harta, banyak kebun. Dia nak apa ni? Yang paling dia sayang. Sebab apa? Sebab Allah bagi syarat. Infak yang kamu sayang. Fikir-fikir, jumpa satu kebun, nama dia apa? Siapa pernah dengar cerita ni? Nama dia Bayraha. Nama kebun yang paling dia sayang. Yang kedua, dekat dengan Masjid Nabawi. Yang ketiga, dalam kebun tu ada telaga, perigi. Airnya sangat enak dan Nabi selalu masuk kebun tu untuk minum dan untuk bersuci. Lagi dia sayang sebab Nabi masuk. Betul tak? Nabi guna, Nabi dapat faedah. Dia lagi sayang, lagi dia nak bagi. Sebab apa? Dia lebih sayang syurga daripada kebunnya. Nampak tak? Bila dia nampak nilai ni, kebun tu yang paling dia sayang, tak ada nilai dah. Sama dengan BM tadi. Bila dia nampak BM tu terlalu bernilai, 700 ni jadi, dia sanggup kerja sampai mati ni demi nak dapat BMW. Boleh? Bila ni lepas dengar ayat ni, ayat tu turun malam, besok terus dia jumpa Nabi. Dia tak tunggu seminggu, solat istikharah, dia tak malah nak bagi ke tak nak bagi, tak. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ayat ni turun semalam dan aku dah fikir, dah cari apa kebun harta yang paling aku sayang, dah jumpa, iaitu Bayraha. Jadi sebab aku lebih cintakan albir yang jauh lebih kekal daripada kebun aku nak bagi. Yang ni aku tak sayang dah. Jadi dia tanya kepada siapa aku nak bagi. Nabi kata apa? Zakah malun rabih. Zakah malun rabih. Itulah harta yang sangat untung. Bukan rugi. Kan? Kalau kita tengok atas kertas macam rugi. Nabi kata itulah harta yang sangat untung. Itulah harta yang sangat untung. Dan bagilah harta tu kepada kaum kerabat kamu. Tengok nasihat Nabi, nasihat lagi baik. Apa dia? Sedekah pada siapa? Kenapa? Beza tak sedekah pada orang miskin sahaja dengan sedekah pada orang miskin dan saudara kita? Apa beza? Dapat dua pahala. Satu pahala sedekah. Yang kedua, tengok Nabi cerdik ni. Nabi cerdik nak sahabat dapat pahala berganda. Nabi kata bagi pada kerabat kamu. Dia pun terus bagi. Boleh tak? Susah nak masuk kan? Betul. Kita lepas dengar ayat ni, yang paling kita sayang, simpan lagi ke ataupun bagi? Lepas dengar ayat ni lah. Cakap memang mudah kan? Cakap memang mudah.
Contoh yang kedua, siapa ni? Nama dia Abu Dahdah. Pernah dengar tak? Tak dia apa nama? Ini Abu Dahdah. Baca bagi betul. Dahdah. Jangan baca Abu Dadah. Dahdah. Disebut dalam hadis sahih. Ada seorang sahabat, dia berjiran dengan anak yatim. Mana dua rumah lah. Dua rumah. Ini rumah anak yatim. Jadi anak yatim ni dia nak buat pagar lah rumah dia, kan? Tapi ada satu pokok kurma menghalang dia untuk dia buat pagar. Dia pun minta lah pada tuan rumah ni, jiran dia, boleh tak bagi pokok kurma ni aku nak tebang untuk buat pagar? Tak boleh. Dia minta lagi, boleh tak aku nak beli? Bukan nak free, nak beli supaya aku dapat potong, dapat. Tak boleh. Jadi anak yatim ni pergi mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku adalah nak buat pagar rumah, tapi aku minta pada jiran aku, dia tak bagi. Nak minta beli pun, dia tak bagi. Nabi pun panggil jiran ni. Betul tak ada anak yatim yang minta pokok kurma kamu untuk ditebang, untuk dibuat pagar? Betul? Kamu bagi? Tak bagi. Dia betul tak dia nak beli? Betul. Kamu tak nak jual? Tak nak. Nabi pun tahu pada lelaki ni, kalau kamu bagi satu pokok kurma ni kepada anak yatim supaya dia dapat lengkapkan pagarnya, kamu akan dapat satu pokok kurma di syurga. Faham tak? Bagi satu, dapat satu. Sama tak sebenarnya? Bagi satu, dapat satu. Sama tak? Mana sama? Ini satu pokok kurma di syurga. Sama tak pokok kurma di syurga dengan dunia? Tak sama. Satu. Yang kedua, bila dia dapat satu pokok kurma di syurga, makna dia masuk syurga tak? Jangan nampak satu pokok kurma. Mana mungkin dapat pokok kurma tapi duduk kat luar? Nampak tak? Apa kata lelaki ni? Siapa yang tawar ni? Nabi. Kalau kamu bagi pokok ni, kamu akan dapat satu pokok di tak nak. Ada sahabat Nabi macam tu. Jangan pula, kira saya pun okey lah Ustaz. Jangan jadi macam sahabat ni, jadi macam sahabat Abu Bakar tu. Abu Talha Al-Ansari. Okey. Dia tak nak kan? Dan masa tu Abu Dahdah ada dalam majlis, dia dengar. Bila dia dengar, dia jumpa kawan ni. Dia kata apa? Kamu tahu tak kebun aku tu? Tahu? Tahu tak kebun Abu Dahdah ni ada berapa pokok kurma? Saya tahu. 600 pokok. Dan kita kena tahu, 6 pokok kurma ni bagi orang Arab adalah pokok tanaman yang terbaik. Kalau kita musangking lah kan? Ataupun pula musangking lah. Blackthorn. Blackthorn. Cuba bayangkan, kebun dia ada 600 pokok durian blackthorn, kan? Cuba bayangkan. Jadi Abu Dahdah tanya, kamu tahu tak kebun aku? Tahu? Ada 600 pokok kurma. Kamu nak tak jual satu pokok kurma ni dan aku bayar dengan kebun aku yang ada 600 batang pokok kurma? Terus jawab, nak. Okey. Apa dia? Masa Nabi tawar, Nabi nak tawar dengan apa? Surga. Nampak tak? Bila nak tawarkan kebun dunia, dia nak pula. Sebab apa? Tertipu dengan dunia. Dia pun jual. Okey, sekarang aku nak jual. Kamu ambil kebun aku 600 pokok kurma dan yang ni bagi kat aku. Kemudian Abu Dahdah jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, betul tak kalau aku beli satu pokok kurma ni, aku dapat satu pokok kurma di syurga? Nabi kata, betul. Okey, sekarang aku dah beli pokok kurma ni dengan kebun aku. Nilainya, bayarannya ialah kebun aku yang ada 600 pokok kurma. Nabi pun kata apa? Kana min izkin, kam min izkin. Berapa banyak daripada pokok-pokok kurma yang lebat untuk Abu Dahdah dalam surga. Sebab dia jual berapa pokok ni? Kalau satu dapat satu. Kalau 600, Nabi kata berapa banyak pokok kurma di surga untuk Abu Dahdah. Okey? Lepas tu Abu Dahdah balik rumah.
Ini cerita sahih dalam hadis sahih. Dia balik rumah, balik kebun dia. Rumah dia dalam kebun yang ada 600 pokok kurma. Isteri dia pun duduk dalam rumah. Dia kata, bagi kepada isteri, kemas barang, keluar. Bukan dia bagi masa ni, notis sebulan ke tak. Kemas barang sekarang, keluar. Isteri dia tanya, kenapa? Sebab kebun kita, saya dah jual. Jual kepada siapa? Jual untuk mendapat satu pokok kurma di syurga. Tawaran Nabi. Apa kata isteri? Kalau isteri kita lah, kita ceritakan, rumah ni, saya dah jual, kereta-kereta, okey, kemas barang. Lepas tu isteri katanya pula, nak ke mana? Tak tahu lagi ke mana. Isteri kita jawab apa? Cuba tolong jawab isteri. Apa dia? Tak, saya suruh belajar-belajar menjawab lah. Tengok bagaimana Nabi mendidik sahabat dan isteri. Tak masuk universiti ni. Tak pernah masuk universiti pengajar Islam. Tapi bila dicerita pasal syurga, terus lupa. Dia kata kalau kamu jual untuk dapat satu pokok syurga, itulah jual beli yang sangat untung. Terus dia kemas keluar. Dia tak tanya nak ke mana, macam mana kita tak ada. Kenapa? Kenapa dia tak tanya? Apa nak tanya lagi, dah jamin masuk syurga. Susah macam mana kat dunia pun sekejap je untuk kekal. Tak perlu tanyalah. Boleh faham? Kita ni banyak soal. Kalau umur kita panjang, macam mana rumah tak ada? Dia tak fikir dia nak duduk akhirnya dalam syurga yang kekal. Betul tak? Sebab kepala kita ni masih tebal dengan dunia. Banyak soal. Abang biar betul sekarang rumah mahal tau. Paling kurang berunding dengan saya dulu. Bersyukurlah suami buat jual beli yang sangat menguntungkan. Boleh faham? Ada tak orang macam ni? Sekarang? Tak ada kan? Kalau ada tu tanda-tanda kiamat. Tapi inilah kesan didikan apa ni? Al-Quran. Quran bila masuk dalam hati sahabat, dunia langsung tak ada nilai. Kenapa aku nak bekerja benda yang aku nak tinggal, sedangkan yang kekal abadi belum tentu ke mana, kan? Bila aku dapat kepastian yang kekal abadi dah dapat, yang sementara aku tak kisahlah. Sekejap susah tak apa. Jangan senang sekejap tapi susah selama-lamanya. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, lepas turun ayat ni apa dia buat? Dia adalah hamba-hamba kan, hasil daripada tawanan perang. Dia adalah beberapa orang hamba. Dia bebaskan apa ni? Yang mana yang paling muda, yang mana paling rajin, yang mana paling dia suka, dia merdeka. Nampak je, ni aku sayang, bagi. Kenapa? Kenapa jadi mudah? Sebab dia nampak nilai ni. Bila nampak nilai yang Allah janji, semua yang dunia tu semakin mudah. Boleh? Jadi Allah nak bagi tahu, sebenarnya Allah nak test. Dengan syurga yang aku janji, dengan dunia yang aku bagi, walaupun mewah, kamu lebih cinta yang mana? Kan? Kita cinta duit ada 100,000 kan? Allah nak bagi syurga. Macam tadilah pemilik pokok kurma kan? Dia tak nampak tu. Sebab tu dia sayang nak bagi walaupun satu pokok kurma. Tak nampak. Tapi bila nampak nak bagi 100 juta pun tak ada masalah. Sebab itulah Abu Bakar bila bagi berapa banyak? Semua. Kenapa dia bagi semua? Apa masalahnya aku duduk sementara kat dunia untuk aku bagi supaya aku dapat senang selama-lamanya. Sebab tu ada satu hadis Nabi bersabda. Nabi kata apa? Hadis sahih riwayat Bukhari. Ayyukum maluhu ahabba ilaihi min mali warisihi. Nabi tanya sahabat, tengok cara Nabi mendidik kan? Spontan je, secara santai. Bukan dalam kuliah maghrib, bukan dalam forum perdana. Secara santai Nabi pun tanya, ayyukum, siapa kalangan kamu, maluhu,
yang hartanya ahabba ilaihi, lebih dia sayang min mali warisihi, daripada harta warisnya. Faham soalan? Okey, kamu semua ni, siapa yang lebih sayang hartanya daripada harta warisnya? Faham soalan? Faham ke tak? Kurang. Saya tak tahu nak cakap bahasa apa lagi, ya. Okey, mungkin jawapannya akan memudahkan untuk kita faham. Sahabat jawab apa? Ma minna ahadun illa wa maluhu ahabba ilahi min mali warisi. Tidak ada seorang pun daripada kalangan kami melainkan dia memang sayang harta dia lebih daripada sayang harta warisnya. Tak ada seorang pun yang sayang harta waris lebih daripada sayang harta sendiri. Semua kami sayang harta sendiri. Betul kan? Okey, dengar. Mereka dah, itu yang poin Nabi nak tu. Nabi pun jawab. Malukum ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Betul kamu sayang harta kamu kan? Betul kan? Kamu jawab macam tu. Nabi menjawab, malukum, harta kamu sebenarnya ialah ma qaddama, yang kamu bagi. Yang kamu bagi itu harta kamu. Dan malu warisihi, harta warisnya ialah yang kamu simpan. Itu harta waris. Nampak tak? Ramai manusia sayang harta siapa? Sebenarnya waris. Itu Nabi nak betulkan. Semua pakat sayang harta waris, tapi dia tak rasa. Betul? Dia tak perasan. Yang dia perasan sayang ini harta saya, akaun nama saya tahu. Tak. Bila mati je automatik jadi. Bila harta dia akan jadi hak dia sampai bila-bila? Bila dia bagi. Bila dia bagi. Tapi susah kan? Sebab tu harta yang kita bagi dengan harta kita simpan, mana lebih banyak? Simpan kan? Maknanya kita sayang harta siapa? Pelik kan? Pelik tapi benar. Dia sangat sayang waris. Dia miskin pun tak apa. Sebab tu dia simpan. Untuk anak, untuk cucu kan. Ayah di akhirat bankrupt pun tak apa. Ya? Okey? Boleh? Jadi, daripada pengajaran ni, nak bagi tahu apa dia? Semakin kuat iman seseorang, semakin dia tak sayang pada harta. Semakin mudah nak infak. Semakin sayang dia nak infak, semakin lemah iman dia. Saya ulang. Semakin kuat iman seseorang, semakin mudah dia nak infak yang dia sayang. Dan semakin dia sayang harta dia, itulah petanda imannya semakin lemah. Semakin lemah. Kemudian Allah kata, wa ma tunfiqu, dan tidaklah kamu infak min syai'in. Syai'in mana? Sesuatu. Fa inna Allah maka sesungguhnya Allah bihi, dengannya, alim, maha mengetahui. Apa maksud ayat ujung ni? Apa sebenarnya Allah nak bagi tahu ni? Apa saja kamu infak, syai'in ni sikit ke banyak ke, sembunyi ke rahsia ke, yang kamu sayang ke, yang kamu tak sayang ke, semua Allah tahu. Apa maksud ayat ni? Satu motivasi untuk kita ikhlaskan. Ikhlaskan, buktikan kita beriman pada Allah. Kita lebih cinta yang Allah janji daripada yang Allah bagi sekarang. Iaitu kita bagi yang tersayang. Allah tahu. Pagi kan, tengok-tengok second hand kan. Nak clear almari dia. Bukan setakat nak clear almari, nak tukar almari baru.
Allah tahu. Dia nak tukar almari tapi dalam tu banyak pakaian lama, dia infak semua sikit. Allah tahu. Allah tahu. Kadang-kadang masuk tabung RM1 kan? Allah tahu. Dia masuk Maidin belanja 250, masuk tabung RM1, Allah tahu. Yang mana kamu sayang? Ada tak orang masuk Maidin, dia sebelum masuk dia masuk tabung dulu? Ataupun biasa lepas masuk Maidin dia baru masuk tabung? Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia rasa yang dia beli kat Maidin dia punya, yang masuk tabung orang fakir miskin punya. Sebab tu dia bagi sikit, betul? Ada tak orang sebelum masuk Maidin dia masuk tabung 250, tinggal baki tu baru masuk Maidin? Okey, kita baca sikit buku ni. Kita masih amalan yang keempat daripada buku 62 amalan pembuka pintu syurga. Masih amalan keempat iaitu membaca dan beramal dengan Al-Quran. Semalam berkelebihan membaca ayat kursi dan surah Al-Mulk. Hari ini surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Kelebihannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Faqala wajabat. Fasa'altuhu maza wajabat ya Rasulullah? Faqala al-jannah. Maksud dia bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang membaca surah Al-Ikhlas. Lalu beliau berkata, Nabi berkata, wajabat, iaitu pasti. Pasti. Sahabat pun tanya, apa yang pasti, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, syurga. Makna apa tu? Kalau dia baca surah Ikhlas, bukan semata-mata bacalah. Dia faham, dia hayati, dia praktiskan dalam kehidupan. Maka pasti dia dapat syurga. Kita tahu tak kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas? Sedangkan tak ada pun perkataan ikhlas, kan? Biasa nama surah dia ambil perkataan yang ada dalam surah. Quraisy, Al-Fil, kan? An-Nasru, Al-Insyirah. Tapi ikhlas tak ada pun perkataan ikhlas. Tiba-tiba nama dia Al-Ikhlas. Kenapa? Ni antara sebab kelebihan ni. Kenapa? Apa kaitan ikhlas dengan perkataan ikhlas dengan maksud ayat surah Ikhlas? Apa jawab je? Biasalah kat sini, jangan salah jawab dalam kubur. Dia kan kita meminta Allah, kita apa semua ni, keikhlasan kita. Dia ikhlas apa makna ikhlas? Ikhlas makna kita buat betul-betul tulus hanya kerana Allah. 100%. Tidak ada sikit pun riak ke, kerana orang ke, kerana sihat ke, tak ada. Betul-betul 100%. Dan kalau ada syirik sikit je, amalan tu tak diterima. Kan? Jadi itulah ikhlas. Dan sebenarnya maksud surah Ikhlas ialah Qul huwallahu ahad. Katalah Allah Esa. Jadi kalau kamu buat apa saja amalan, mesti kerana Allah yang Esa. Full stop. Jangan ada kerana kebetulan, kerana orang ajak, kerana sihat, kerana dekat dengan rumah. Jangan. Kan? Itu makna ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jadi kita buat betul-betul kerana Allah. Sebab tu Nabi kata apa?
kalau kamu baca surah ni dan kamu praktis dalam kehidupan kamu, semua amalan kamu, kerjaya kamu betul-betul ikhlas kerana Allah, wajib dapat syurga. Kan? Tapi berapa ramai yang hafaz surah ni, baca setiap hari, kerjaya nak dapat dunia. Kan? Sebab tu kadang-kadang solat lambat. Sebab apa nak kejar dunia? Okey, satu hadis yang kedua daripada Anas radhiyallahu anhu dalam kisah seorang laki-laki yang mengimami kaum Ansar di Masjid Quba. Dan dia selalu membaca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Ada riwayat mengatakan, lepas baca Fatihah dia baca surah lain. Lepas baca surah lain dia tutup dengan Al-Ikhlas. Rakaat kedua sama, lepas Fatihah dia baca surah lain. Lepas surah lain dia tutup dengan Al-Ikhlas setiap rakaat. Jadi ada sahabat yang jadi makmum pertikaikan. Kenapa kamu buat macam ni? Nabi tak buat pun. Kan? Kita kalau imam baca Qul huwallah selalu, kita suka dan sokong ataupun bantah? Tiba-tiba besok baca Ali Imran, lusa Al-Baqarah. Imam ni dah mimpi apa ni? Okey, dengar, bila sahabat mengadu pada Nabi bahawa lelaki ni asyik baca Qul huwallah aja, habis surah baca Qul huwallah, tak pernah tinggal. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, ini cara pendidikan yang betul, tanya dulu sebab apa kan, jangan terus menghukum. Apa yang membuatmu membaca surah ini pada setiap rakaat? Dia menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintai surah ini. Maksud cinta surah ni apa maksud? Cinta maksud tu. Sebab Allah hanya satu, aku buat semua kerana Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Aku sangat cinta maksudnya. Bukan cinta sebab dia pendek tu. Kita cinta juga, tapi sebab apa? Sebab pendek kan. Kita kan daripada mula balik kan sampai sekarang, surah apa yang paling banyak kita baca dalam solat? Ikhlas kan? Itu bukti kita cinta surah tu ataupun kita cinta kependekan surah tu? Kependekan. Tengah apa jawapan Nabi? Inna hubbaha adkhalakal jannah. Subhanallah. Cinta engkau kepada surah tu penyebab engkau masuk syurga. Nilai apa tu? Nilai tauhid, nilai ikhlas. Okey, hadis yang ketiga daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Daripada Rasulullah SAW bersabda, man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasra fil jannah. Maksud dia, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas daripada awal hingga akhirnya, baca awal hingga akhir, macam panjang sangat, sebanyak 10 kali, nescaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di syurga. Hadis diriwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dan dalam Silsilatu As-Sahihah dan disahihkan oleh Sahibul Jami'. Tapi saya cek hadis ni, sebagai ulama ahli kata hadis dhaif. Kenapa hadis dhaif? Sebab maksud dia tu macam tak padan. Baca surah, antara surah terpendek, hanya 10 kali dapat sebuah istana di syurga. Bila dapat sebuah istana, makna apa tu? Boleh masuk syurga lah. Mana boleh tuan istana duduk luar syurga kan? Jadi maksud dia tu macam tak padan lah. Jadi ulama kata sama ada sanaknya ataupun maksudnya ini adalah hadis yang, tapi siapa nak baca, bacalah. Cuma yang penting apa dia? Tak ada mana kita baca surah Al-Ikhlas tapi banyak kerja kita buat tak ikhlas. Kerjaya kita kerana manusia, kerana nak hidup senang. Jadi tak ada mana baca surah Al-Ikhlas. Baca dan pastikan semua pergerakan kita, perbuatan kita, percakapan kita hanya kerana Allah. Barulah dapat syurga tu. Ada satu amalan lagi, kalau kita beramal dapat sebuah istana kan? Tapi susah. Yang ni baca Qul huwallah 10 kali. Mudah kan? Ada satu amalan.
Kalau buat ni dapat sebuah istana, tapi agak sukar. Apa dia? Solat sunat berapa rakaat? Oh, susah kan? Itu okey. Sesuai kan? Susah tu. Nak istiqamah 12 rakaat setiap hari. Susah. Okey? InsyaAllah. Hadis pasal solat sunat akan datang. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa malam besok di waktu yang sama, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم